الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر وبتمم بالخير يا كريم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى. Baik, alhamdulillah malam ini kita berjumpa kembali untuk sama-sama kita menyambung pengajian kita dan di beberapa kali maka sambungan kita pada malam ini di muka surat 12. Kita masuk kepada tajuk bahawa kita iaitu al-babul ashiru fi bayan haqqil mar'ati ala zawjiha wa qati'i silatil arhami. Nah, baik. Kata pengarang rahimahullah ta'ala, al-babul ashiru. Nah, ini hadihi al-babul ashiru. Ada hadza al-babul ashiru. Nah, ini ialah bab yang ke-10. Nak cerita apa bab 10 ni? Nah, iaitulah fi bayani pada menyatakan haqqil mar'ati 'ala zawjiha wa qati'i silatil arhami. Baik, apa pengertiannya? Tengok. Bermula bab yang ke-10 pada menyatakan hak perempuan atas suaminya. Apa maksud hak perempuan atas suami? Yakni menyatakan hak perempuan atas suaminya, yakni tanggungjawab suami terhadap isteri. Itu maksudnya. Hak perempuan atas suami, orang panggil hak bagi perempuan. Orang panggil lam tu panggil lam lil manfa'ah atau lil nafa'i. Ala zawjiha, ala tu yang ala lil madarah. Itu bagi tekanan di atas suami. Bermakna apa? Maknanya nyata sini hak bagi perempuan yang wajib di atas suami. Apa maksud? Ini tanggungjawab suami terhadap isteri. Jadi bagi nak nyatakan tanggungjawab suami terhadap isteri. Bagaimana tanggungjawab suami terhadap isteri? Baik, lagi pula yang kedua, dan orang yang memutuskan berkasih-kasihan dengan segala keluarganya. Nak nyatakan juga bagaimana peringatan bagi orang-orang yang memutuskan hubungan keluarga. Dan sebab itulah dalam sebuah hadis Nabi SAW akan menyebut, Nabi kata ada 3 perkara yang mana bila kamu lakukan 3 perkara ini, Allah memudahkan kamu jalan masuk syurga. Allah permudahkan bagi kamu jalan untuk kamu masuk syurga. Maka sahabat tanya, apa dia 3 perkara itu wahai Rasulullah? Maka jawab Nabi, yang pertama, tasilu man qata'aka. Dan yang pertama Nabi kata tasilu man qata'aka. Engkau menghubungkan akan orang yang memutuskan hubungan dengan engkau. Dia kawan tiba-tiba kelahi sampai putus hubungan, putus kawan, maka kita dihubungkan balik. Maka orang yang menghubung kita ni, itulah orang yang Allah mudahkan jalan masuk surga. Yang kedua, watu'ati'an man harramaka. Yang kedua, engkau beri kepada orang yang menegahkan pemberian kepada engkau. Harta benda dia payah nak minta, nak pinjam campur pun tak beri. Nak pinjam campur tu setengah jam baru dapat. Temu juga dulu. Di rumah kawan pinjam campur sat nak buat apa?
Saja sikit dengan orang bukan tanam pokok okey. Pokok pun nak tanam. Habis. Last kali nak apa bila? Tanya soalan nak apa bila? Tengah jam. Baru luluh permintaan. Payahnya datang. Tapi bila dia susah, minta apa? Minta pinjam barang umpamanya. Mudah kita menolong anda. Ni mana apa? Ni yang kedua. Ni semua benda Nabi sebut ni payah kita nak buat. Yang pertama tafsir man qata'aka, itu Nabi suruh kita hukumkan orang yang memutuskan perhubungan. Dia buat pasal dulu, takkan kita nak dijumpa dia. Dia cari masalah kita dulu, kelahiran kita dulu, putus hubungan. Takkan kita nak minta maaf kat dia. Maka kita yang tak salah lebih kita maaf. Satu paling baik sekali Nabi kata. Yang ini Nabi sebut orang ni Allah akan letakkan dia fi rabbil jannah, di tempat yang tinggi-tinggi pada syurga. Kenapa? Kerana dia yakin dia tak salah, tapi dia minta maaf. Pasal apa? Nak hubungkan balik hubungan yang putus tadi. Yang kedua, bila orang payah nak beri pada kita, minta tak beri, tiba-tiba dia susah minta kita. Kita nak balas balik. Dulu kita susah minta tolong dia, minta pinjam barang burung, kira baik. Nanti dia susah minta kita. Kena tengok nak balas macam mana. Kita pun takkan baik. Itu mana? Ini orang yang kita manusia. Maka Nabi ajar sebalik. Yang ketiga, wa ta'fu amman zalamaka. Yang ketiga, engkau memaafkan orang yang buat inanya kepada engkau. Buat zalim. Dia buat nanya kita, maka kita maafkan kesalahan dia. Mudah maaf. Ini semua benda payah nak buat. Orang buat nanya kita, buat zalim kita, buat khianat ke kita, payah kita nak maaf. Dan kenapa? Pedih hati kita ni payah nak maaf. Ini benda yang disebut ni, benda yang payah kita nak buat. Dengar mudah, tapi payah kita nak buat. Maka apa dia? Yang pertama Nabi sebut tafsiru man qata'aka. Maka ini peringatan Nabi kepada kita. Maka bagaimana orang yang memutuskan hubungan adik-beradik, hubungan keluarga, maka nak nyatakan pada bab yang ke-10 ni anda. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Baik, apa huraiannya? Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi sebut? Bermula wajib atas laki-laki mengajarkan segala ahlinya akan tertib mengambil air sembahyang. Apa tertib aturan Nabi sembahyang? Sebahagian daripada pekerjaan yang wajib di atas laki-laki, sama ada laki-laki itu suami ataupun ayah. Atau disebut laki-laki dia umum. Bila sebut ayah suami, mana kata ayah tak wajib hajar anak. Suami wajib hajar isteri, tapi ayah tak wajib hajar anak. Apa tu tak sebut suami, sebut laki-laki mudah. Jadi kewajipan suami di atas wajib, kewajipan laki-laki di atas ahli dia. Siapa ahli? Kalau isteri dia suami, kalau anak dia ayah. Maka kewajipan dia apa dia? Iaitulah mengajarkan segala ahli dia, itu isteri dia. Kalau anak dia ayah, kalau adik dia apa? Ayah meninggal, dia ada adik perempuan, dia satu-satunya abang, maka dia yang telah adik perempuan dia, maka dia tanggungjawab untuk abang mengajar adik perempuan dia. Atau kau ada umpamanya, maka ketika itu wajib ayah. Dan itu mana apa? Bila kata kalau dia ada adik, maka tanggungjawab dia. Ada kau umpamanya, ataupun anak atau isteri, maka wajib dia mengajarkan ahlinya tertibnya, yakni aturan mengambil air sembahyang, cara-cara ambil sembahyang, wajib kena ajar betul. Kalau tanya semua manusia juga putus saja dengan ambil sembahyang, dia jeruh gitu-gitu saja. Pakai jeruh pakai jadi, jeruh pakai jadi. Tak tahu aturan, apa syarat-syarat ambil wudu. Apa kita rukun-rukun wudu, apa dia sunat-sunat wudu. Dia ada syarat dia. Ketika nak kita dia kata syarat bagi sah wudu 12 syarat. Rukun wudu tak banyak, cuma 6 saja. Niat,
basuh muka, basuh dua tangan, sapu kepala, basuh kaki, dan juga tertib. Fardu wudu atau rukun wudu cuma 6 saja. Tapi syarat untuk sah wudu dan mandi kata ulama 12 syarat kena ada. Kena aja. Mana kata aturan wudu kita ajar satu persatu pada ahli kita, wajib di atas laki-laki. Tiba-tiba kita pun tak reti nak ajar, tak reti nak ajar, wajib suruh ngaji. Mana wajib kita suruh isteri kita, anak kita pergi ngaji. Kita nak ajar tak reti, kita pun sama naik. Bawa beli wudu kita pun, maka wajib kita suruh anak dan isteri kita ataupun ahli kita, wajib kita suruh pergi ngaji. Tapi kita suruh kita tak reti, kita harus suruh pergi ngaji sekali. Ni kita sebagai seorang ketua keluarga, kita suruh anak bini ngaji, polonlah anak ngaji, isteri ngaji. Yang ayah dah jahil dulu tu takut yang sama. Maka dah kita kena mengaji. Suruh serta kita sekali mengaji. Tu tanggungjawab kita. Bagi kita nak didik. Ni anak mari ayah tadi bagi darah, darah haid tu. Asal bagi darah haid. Dia lepas minggu orang kata bagi darah pula tak haid lagi. Berapa kali haid asal? Cukup seminggu dah. Duk 3 hari pula kita bagi darah pula tak haid dah tu. Takkanlah pisau kena tangan darah tu haid juga. Ni asal darah haid, tak reti darah lain dah. Belajar sama darah 5 jenis A, E, I, O, U ke apa. Tu kenapa benar kata? Bagi agar kita kena tahu bagaimana aturan darah haid, bagaimana aturan darah nifas, bagaimana aturan darah istihadah. Berkenan. Kata menjawab kita, silap kita menghukum dosa kita. Isteri kita, anak kita baru darah haid, kita tak mahu darah istihadah, kisah padahal itu darah haid. Puncak kita hukum kenapa? Kita sendiri tak kenal aturan. Maka bila kita tak reti mengaji. Suruh anak kita mengaji, kita sendiri mengaji juga kenaan dengan berkenaan hukum hakam agama. Itu kewajiban suami, itu wajib. Tanggungjawab suami terhadap isteri wajib hajar. Terima akan nikahnya, aku terima nikahnya, terima semua sekali. Bukan terima tuan tubuh saja, terima tanggungjawab habis semua. Terima dengan apa? Terima ayah dia sebagai mentua kita, terima adik-beradik dia sebagai ipar kita, terima perempuan kita sebagai isteri kita, terima tanggungjawab terhadap dia. Segala apa kesalahan yang dia buat, kita akan tanggung. Ini kewajiban suami. Itu berat. Itu bukan kewajiban suami, datang kewajiban isteri terhadap suami pula. Pakai tanggung. Lepas tu kita kena kira tanggungjawab sungguh. Tak selesai kita ni. Tanggungjawab suami terhadap isteri beri nafkah, zahir dan batin, tempat kediaman, bagi doktor tempat pakaian, mengikut musim. Lepas tu memberikan makan minum, ubat-ubatan, tanggungjawab. Apa juga yang berkait dengan isteri, tanggungjawab suami. Nafkah yang wajib, maka tanggung di atas suami. Memberi perlindungan kepada isteri, ini tanggungjawab suami. Maka banyak tanggungjawab. Begitu juga tanggungjawab isteri terhadap suami. Tanggungjawab isteri terhadap suami bukan masak makanan, bukan belak anak aja. Bukan itu tanggungjawab isteri terhadap suami. Tapi oleh kerana manusia kita ni, kita kalau kira tanggungjawab sungguh tak selesai. Sebab itu di sini kata ulama, dia ada satu lagi disebut oleh ulama dengan apa? Dengan bertolak ansur. Bertolak ansur jadi harmoni rumah tangga kita. Kalau ikut tanggungjawab sungguh, memang tak tertunai kita. Isteri pun takkan tertunai, suami pun takkan tertunai. Kena kira satu persatu tanggungjawab. Kira kewajiban takkan beri satu persatu. Tapi oleh kenapa? Ada tolak ansur di antara suami dan isteri. Ini kata kehidupan. Ada hal tak boleh selesai dengan cara itu, kita ada cara ni buat suluh perdamaian umpamanya itu. Kami dah ada. Kalau ni buat kerja bidang dia, ni kerja bidang dia umpamanya. Maka ini kita panggil sebahagian daripada maslahat dalam rumah tangga. Lagi. Qala muslimin rahimahullah.
dan niat tayamum wajib ajar. Mana asas-asas ibadah. Pekerjaan-pekerjaan yang berkait dengan ibadah kena ajar nanti. Rukun tayamum ada berapa, cara bertayamum macam mana. Ini cara tayamum pun tak reti. Orang tayamum dua anggota saja, dia sapu tepat-tepat. Sapu muka, sagi tepuk, sapu tangan, sagi tepuk, sapu kepala, sagi tepuk, sapu kaki, pak anggota semua sapu hati-hati. Lepas tu muka pula dia ni sapu 3 kali. Dia kata wudu basuh 3 kali. Muka pun sapu 3 kali juga. Maka kena tahu lah aturan tayamum. Kena kenal hati katakan mustakmal tak mustakmal debu tu macam mana. Hati kita ngaji dalam bab orang dulu. Air dia ada mustakmal, debu tanah pun ada mustakmal pula. Itu kita ngaji dulu. Baik. Begitu juga. Dan mandi janabah, mandi junub, mandi hadas besar, mandi wajib. Kalau kita mudah. Kita tahu aturan, ada cara-cara mandi wajib. Ada berapa rukun dia, ada berapa syarat sah dia. Dan apa yang membatalkan mandi. Mana dia? Maka dalam bab fiqh taharah itu kita mengaji, kita praktikkan dan juga kita amalkan dan kita ajar kepada ahli-ahli kita. Ini kewajiban kita sebagai suami. Ketua rumah tangga. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'i. Nabi kata setiap kamu itu merupakan pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan setiap kamu akan ditanya tentang rakyat di bawah kamu. Orang yang pemimpin itu kamu akan tanya. Macam mana kita pimpin rumah tangga kita? Fazawju ra'in fi baiti, fi ahli. Maka suami itu kata Nabi merupakan pemimpin pada rumah tangga. Ahli dia. Wa mas'ulun an ra'iyati, maka akan ditanya suami tadi tentang rakyat dia, tentang ahli dia. Jaga tak jaga sungguh, ajar tak ajar sungguh, tunai tak tunai sungguh, tanggungjawab yang Allah fikirkan di atas kita. Memanglah isteri itu merupakan rezeki Allah Ta'ala pada kita. Nikmat Allah Ta'ala pada kita. Anak kita juga nikmat Allah Ta'ala pada kita. Tapi sebagai nikmat, Allah minta kita syukurkan nikmat tersebut. Bagaimana syukur nikmat? Pimpin isteri dan anak kita ke jalan Allah. Itu syukurkan nikmat Allah. Pimpin dia kepada jalan Allah Ta'ala. Maka tiba-tiba kita tak syukurkan nikmat Allah, kita akan ditanya. Kita akan tanya balik. Tanya tak lepas jawab, maka berat kita di akhirat esok. Berat sesaan kita, maka dia buat mudah dengan ahli. Ni anak pergi mana tak ambil tu. Keluar daripada pukul 6 petang, balik pukul 2 pagi. Pergi ke mana kawan dengan siapa tak ambil tu langsung. Kerja kita pagi, kita keluar cari duit, balik petang rehat. Pendidikan anak-anak Quran, anak-anak kita bagaimana, pengetahuan agama anak kita bagaimana, kita lepas tanggungjawab. Maka kita akan tanya oleh Allah. Tergelecek kaki kita depan Tuhan, bahaya kita. Gelecek tadinya, gebuah tadinya tak kuat lagi, ada orang dulu. Tapi kalau gebuah depan Tuhan tak cukup dulu kita dah. Ini bahaya kepada kita. Itu kata peringatan besar ulama. Ini juga para ulama tak sekang, tak senyang, tak sunyi masa daripada apa nak ingat umat. Sejak masa dari ingat umat apa? Takut umat jatuh dalam kebinasaan. Ini mari kita, mari aku peringatan daripada para ulama, Lagi pula, dan mandi haid dan mandi nifas bagi perempuan, haid dan nifas, dan mandi istihadah. Dan maka ini aturan-aturan. Ini mandi basuh darah istihadah. Bagaimana cara nak ambil wudu? Bagaimana cara untuk kita selesaikan darah istihadah? Itu bab hukum dalam kita belajar. Jangan sunyi masa kita daripada mengaji. Jangan kita niatkan putus diri kita daripada mengaji. Aku mengaji dekat hari ini tak mau mengaji dah. Kerana mengaji pun tak boleh. Atau misalnya kita hari ini kadang-kadang mengaji sikit pun nampak tak nampak jalan, pakai nak berhenti tu mudah sangat butuh apa. Padahal baru berapa lama kita mengaji. Umur kita berapa? Umur kita 50.
50 ni umur kau, umur dekat dengan pencin lah. Nah, bawa pencin habis semua. Nah, ngaji pun tak, apa pun tak, semua pun tak. Jangan begitu. Pekerjaan akhirat tak ada pencin. Lagi tak kembali kepada Allah, tak ada pencin. Nak tengok pencin, lepas kembali pada Allah, baru kita tengok pencin dia. Oh Tuhan tu ni. Ni mana apa? Mana kata umur 50. Sepanjang 50 tahun kita hidup, kita ngaji apa lama? Bila agama ni kita mengaji apa lama? Nah, contoh kita tahu saya mengaji tak daripada umur 20, 50, 30 tahun. 30 tahun tu mengaji apa lama? Tempoh masa dia. Lepas maghrib lah. Nah, apa maghrib? Bukan yang panjang kali untuk dah. Nah, kata ulama, sekurang-kurang masa ngaji, Imam Syafi'i menyebutkan sekurang-kurang masa ngaji. Bagi orang ngaji sehari untuk sawi, tiap-tiap hari tak putus ngaji. Nah, pagi, petang, siang, malam. Sekurang-kurang masa ngaji kata Imam Syafi'i 24 tahun. Itu bagi orang ngaji penuh masa di pengajian. Dan kata Syekh Amin Qutub, Syekh Sayyid Amin Qutub, sebahagian daripada ulama yang masyhur di Mekah, ulama keturunan Nabi. Apa kata Syekh Amin Qutub? Sekurang-kurang masa ngaji 40 tahun. Ya. Kita ni, kalau Imam Syafi'i pun Imam Syafi'i kata 24 tahun, tu tahu Imam Syafi'i cerdik. Akal Imam Syafi'i melebihi setengah akal penduduk dunia. Cerdiknya. Zaman Imam Syafi'i lahir tu, zaman Imam Syafi'i hidup, orang zaman tu akal cerdik dulu. Tapi akal Imam Syafi'i melebihi setengah akal penduduk dunia. Kecerdikan dia. Itu pun Imam Syafi'i kata sekurang-kurang masa ngaji 24 tahun tu sekurang. Sebanyak kata mati. Maka kita hari 14 tahun, akal kita kau tingkat, bukan kau cerdik. Tubuh kita kau mengecil. Manusia hari kau kecil, bukan kau besar. Bila tubuh kau mengecil, akal makin tingkat. Nak lawan akal kita dengan akal orang tu tak boleh. Orang dulu, kita makan dunia, nafas minggu. Kita hari 3 bulan, tak ada. Makan dunia dulu, seminggu kan. Boleh ingat semua kita. Anak-anak kita ni 3 bulan tak pernah hati katanya. Nah, kenapa saya tahu bahawa dia? Cuma kenapa? Tu cerdik orang dulu. Tu pun kata saya pun 40 tahun sekurang masa ngaji. Sebanyak-banyak, tak tahu. Tapi kita kembali pada Allah. Sebab ilmu akhirat dia tak butuh. Dia takkan habis. Jangan hakkan pengajian ilmu akhirat. Dunia tak apa, dia dah hak. Ngaji boleh sikit, ngaji boleh sikit. Setinggi-tinggi sikit, mesti. Habis lagi. Dapat mesti habis sikit. Dah tak habis dah ni. Nah, dah ada satu lagi hak dalam hak. Apa dia? Siji mati. Nah. Hak dunia suruh siji mati ya. Apa akhirat? Akhirat tak ada. Dia tak kesukaan. Sebab tu jangan bandingkan ilmu akhirat dengan dunia. Ingat banding. Ni kita mati sebelum dia kita dah nama dah habis. Patah dah ilmu akhirat. Ilmu agama kita dah menghabisi dah. Dah tak menghabisi sama sekali itu dakwaan semata-mata. Tilka amaliyuhum kata Allah, itu cuma anak-anak manusia saja. Pada hakikat ilmu akhirat tak habis. Maka batu kita dibentuk ngaji. Ngaji jangan putus asa mengaji. Ngaji tak faham pun minta mengaji zakat dia, jangan putus asa. Kerana orang putus asa yang merupakan orang yang rugi kehidupan dunia dan akhirat. Innahu la yai'as min rawahillah illa al-qawmul khasirun kata Allah. Maka ngaji tak faham juga tahu. Esok ni mudah-mudahan minta pada Allah, mudah-mudahan Allah buka pintu, nah faham kepada kita. Allahumma ftah lana futuhal arifin kama fatahtaha ala anbiya'ika wa awliya'ika wa ibadika salihin. Itu doa untuk kita ngaji. Allahumma ftah lana futuhal arifin. Ya Allah, Engkau bukalah hatiku ini. Nah, futuhal arifin seperti mana Engkau membuka hati para ulama-ulama arifin billah. Orang benar engkau. Kama fatahtaha anbiya'ika, seperti mana engkau bukakan pintu hati di atas nabi-nabi engkau, wa awliya'ika, dan juga segala wali-wali engkau, wa ibadika salihin, dan juga segala hamba-hamba engkau yang saleh, hamba engkau yang baik. Itu doa. Jadi mudah-mudahan insya-Allah
Tak boleh banyak pun kita boleh berhenti sebuah segi kodrat untuk kita pimpin ahli kita. Suatu kali kita boleh laksanakan tugas kita sebagai pemimpin, itu kita pimpin anak-anak isteri kita kepada jalan Allah. Kodrat hak kita ni, tu bukan mesti mandi sampai melangi baru nak kita nak itu. Baru nak pimpin ahli isteri dah. Kita beramal dengan ilmu. Ngaji kita beramal, itu kita tunjuk kepada ahli kita. Baik. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Dan i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Ahli kena jaga sungguh-sungguh. Sebab kita hari ni kadang-kadang tak kenal mana i'tiqad ahli sunnah, mana bukan ahli sunnah. Kita hanya campur aduk hati. Dia mengaji ada Tuhan Allah tu ada dan Allah ada. Duduk di mana atas arasy. Itu tu arti i'tiqad juga. Dan Tuhan benar ada. Duduk mana atas arasy. Mana dalil Ar-Rahman 'ala al-'arsy istawa dia. Itulah akidah sunnah wal jamaah. Tak serta apa campur dak i'tiqad Tuhan ada. Semua fahaman kata Tuhan ada. Tapi letak ada Tuhan di atas arasy, itu bukan akidah ahli sunnah wal jamaah. Sebab kalau kata Tuhan di atas arasy, di atas bumi bukan itu. Mana dalil kata Tuhan atas bumi? Dua di dapat kursi apa Tuhan duduk. Di posting pun Tuhan duduk, bukan di arah saja. Mana dari kata Tuhan duduk posting? Nabi Ibrahim kata inni muhajirun ila rabbi. Sesungguhnya aku nak hijrah kepada, aku nak jumpa Tuhanku. Di mana Nabi Ibrahim hijrah? Keluar daripada kampung Babil di Iraq di Palestin. Ibrahim kata aku nak jumpa Tuhanku. Di mana Palestin? Apa begitu Tuhan duduk Palestin pula, bukan atas. Nabi Musa mengajak di mana? Mengajak saya Tuhan di mana? Di Jabal Tur Sina. Apa itu Tur Sina pula? Mana satu tempat Tuhan duduk. Ketiga Tuhan tempat, berapa tempat Tuhan duduk. Tuhan di mana? Kita pula. Tuhan duduk aku. Wallahu ma'akum. Nah, aina ma kuntum. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Tuhan ada serta kamu di mana kamu duduk. Nah, kita duduk di Malaysia, Tuhan duduk di Malaysia. Di Mekah, Tuhan duduk Mekah tak ada. Sebab tu akidah kita di sana cuma jalan penyelesaian dia. Jangan kata Tuhan bertempat. Akidah kita. Lepas tu benda ada buat tak bertempat. Nah, benda apa ada tak bertempat. Tiap-tiap benda ada bertempat. Itu faedah benda baharu kata ulama. Tiap-tiap benda ada bertempat tu faedah benda baharu. Bahkan benda baharu sendiri pun kita tak tahu kena tempat duduk mana. Contoh roh kita. Kita duduk dah? Duduk. Duduk ni apa? Roh. Cuba tunjuk mana roh kita ada duduk. Duduk kat mana? Di kepala kan? Kaki? Tangan? Muka? Tanya doktor bakal bekas, telefon doktor bekas banyak tak? Bekas 2,000 orang ada bekas tak? Pernah nampak roh dan tubuh? Tak pernah nampak. Ni belah sampai jatuh, pernah belah jatuh orang tak? Dia hidup Malaysia, tapi tak tahu dalam mana duduk. Tak ada cerita. Dia kata, itu makhluk. Dia bertempat, tak ada cerita tempat. Allah Ta'ala tak bertempat. Itu akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Akan hajar anak kita anak adik kita dengan apa? Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini banyak hal ini. Tuhan tu atas aras, Tuhan tu atas aras. Allah Ta'ala itu bertangan. Allah ada muka. Wa yulqa wajhu rabbik, dan kekal oleh muka Tuhan. Itu Allah kata muka. Yadullahi fawqa aydihim, Tuhan itu bertangan. Cuma dia kata apa? Tangan yang tak sama dengan tangan kita makhluk. Tuhan ada tangan tapi tak sama tu dengan muka apa? Betul dia diurai. Contoh perbandingan mudah. Kita kaki dah ada. Meja ada kaki. Orang kaki meja ada kaki meja. Sama ada kaki kita dan kaki meja. Tak sama. Itu dia kata Tuhan bertangan tapi tangan yang tak sama dengan tangan kita makhluk. Dan tangan Tuhan tu qadim. Nampak sekali-sekali kau betul. Tapi kalau orang mengaji betul sungguh, tak betul. Sebab apa? Sebab bila kata tangan, muka, ni bagi juzu. Tangan, muka ni bagi juzu anggota. Maka bila juzu anggota, tiap-tiap satu benda berjuzu. Benda itu panggil dengan jisim. Qadim tak kira. Bila berjuzu saja maka dipanggil jisim. Maka jisim ni kata ulama, ini merupakan benda yang lawazim bagi diri.
Maka jirim itu baharu kat Arafah, baharu kat dia. Maka jirim baharu. Tiap-tiap di sini itu baharu. Begitu Tuhan ada muka, maka bila Tuhan bermuka, ada tangan, maka Tuhan berjujur. Bila berjujur, membawa kepada apa? Membawa kepada Tuhan itu bukan yang pada Tuhan itu jirim. Bila Tuhan jirim, maka kesemua jirim baharu, maka Allah pun baharu. Sebab itu di ayat ahli sunnah wal jamaah, Allah tak ada muka. Allah tak bertangan. Itu Tuhan kata, itu bukan murad, bukan maksud. Macam kita mudah kata gini. Nah, kawan kita demo jemaah semua tiap waktu. Tiba-tiba malam ni tak ada. Nah, malam ni tak ada. Satu izinnya, nampak mak dah. Kalau kita tak nampak atas hidung pun. Mak mana tak nampak ni? Kalau dia kata, kalau ni lah, dia kata, sebab tu tak nampak atas hidung. Awak mak tu atas hidung kan? Mak tu atas hidung kan? Sebut kata hidung, bukan murad, bukan rendah kata hidung. Mak tu kata hidung saja kan? Kenapa? Mana tubuh mak tu tak nampak hari ni. Tapi sebut kata hidung, bukan rendah begitu, nak tubuh, tak nampak batang tubuh. Tapi sebab apa sebut kata hidung? Sebab batang hidung tu tak sebagai tubuh kan? Itu maksudnya. Itu juga disebut yadullahi fawqa aydihim wa yabqa wajhu rabbik. Bukan nak wajah juga, nak diri Tuhan tu. Maka diri Tuhan wajah dah sebut tu sebarang kata Allah, orang panggil sebut atas jalan musyakalah mata-mata. Aku mengaji banyak lagi lagi. Nah, aku mengaji ilmu ma'ani, ilmu batin, ilmu dan ilmu fasah. Aku mengaji lakukan untuk bidang upaya dan kalau aku mengaji lakukan. Nah, ini kita sebut tuan-tuan kalau pakai hati betul mata-mata. Orang kata, Tuhan tu tak ada, Tuhan tu bermuka zat, Tuhan tak bermuka zat mata-mata. Mana boleh kita nak takwil, mana boleh ubah. Tuhan kata muka-muka, ni ubah muka jadi zat ke mana pula? Nah, ubah muka jadi zat. Tak apalah, mu tak mau ubah Al-Quran, makna Quran tak mau ubah. Cuba baca saja ya. Was'anil qaryata, Tuhan kata dan tanya olehmu akan kampung. Tuhan kata apa? Ada tak tu masalah, tak tu apa? Tak tu orang duduk mana? Hanya kampung. Ada orang yang kampung. Kita nak jumpa kawan kita mak. Tapi tak tahu rumah ke mana kita yang kampung. Kampung mak tu mana? Ada orang yang kampung? Tak ada. Orang tanya orang kan? Tanya orang kampung. Tapi dalam Quran Tuhan tak kata tanya orang kampung. Tuhan kata tanya kampung. Ketika kampung ada kampung apa? Kampung itu dikata tempat. Kita yang tempat. Saya kampung Tuhan mak di mana? Kampung tak tanya jawab. Nak tanya orang kampung. Nah, itu dia kata tanya orang. Tanya aku kampung dia. Orang pandai pula tak boleh tu. Tanya pada orang mana pula. Itu kata bermacam-macam kita hari ini. Sebab itulah, nah kita mengaji betul-betul pegangan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka di mana kita panduan akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Itulah kita panduan ulama-ulama dulu. Tutup buku kita dulu. Bahagia kita dulu ada. Nah, begitu jalannya itu sifat 20 dia. Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dia keliru. Dia kata, tauhid 3 rangkaian pun bahagian akidah Sunnah wal Jamaah. Dan ulama Sunnah wal Jamaah tidak menerima tauhid 3 rangkaian. Kerana ia membuat pada timbulnya bermacam-macam masalah hari ini. Akidah Sunnah wal Jamaah sifat 20. Saya ingat tu, pergi kenal tahan tak? Ini kita hari ini, sifat 20 tidak. Nabi tak pernah hajar sifat 20. Tahu tak? Kata ulama, sahabat yang mula-mula berbahas berhujah dengan kuat Khawarij tentang ba'aqidah adalah Sayyidina Abdullah bin Abbas. Orang yang mula-mula berhujah dengan kuat Khawarij tentang masalah akidah itu Sayyidina Abdullah bin Abbas. Apa hujahnya? Hujah Sayyidina Abdullah bin Abbas mematahkan hujah Khawarij adalah sifat 20. Sayyidina Abdullah dia patahkan hujah kuat Khawarij dengan hujahnya sifat 20. Bagaimana Abdullah bin Abbas dia hujah sifat 20 kalau ada Nabi yang ajar. Tentu dia Rasulullah. Sebab itu orang mengatakan Rasulullah tak ajar sifat 20. Ini orang yang ngaku. Bidah. Dia orang mutadir.
Cuma kata ulama, Rasulullah ajar secara umum, sahabat ambil secara mafhum. Kerana sahabat orang cerita. Tapi oleh belakang-belakang ni, mari dia beli selalu banyak dah. Sebab tu mari nama-nama dia susun balik. Takut Malaysia kita selalu lah. Lepas tu disusun perintah tajwid. Zaman sahabat tak ada tajwid lagi, ngaji, faham elok dekat dengan Rasulullah. Tapi susunan kenapa kita panggil list, kita panggil aliran Islam. Ulama tak buat susun lagi. Kenapa? Kerana dekat dengan Rasulullah. Belakang-belakang lah oleh kerana timbul bermacam-macam fahaman, maka sebab tu ulama tolong susun balik. Dalam Rasulullah tak ada sifat 20? Ya. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk susunan tak ada. Tapi dalam bentuk ajaran ada. Susun tak susun lagi. Ulama belakang, mari Abu Hasan Al-Asy'ari, mari Abu Mansur Al-Maturidi baru susun. Kenapa? Kerana banyak selalu lah. Dengan aliran Mu'tazilah masuk macam-macam aliran dia, Khawarijnya dengan Syiahnya. Timbul macam-macam aliran, maka ulama terpaksa susun untuk apa? Untuk selamatkan akidah umat. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka wajib kita belajar, wajib kita ajar anak isteri kita dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu umumnya sifat 20. Bahasa mudah kita panggil apa? Akidah 50, akidah 50. Di Tuhan 41, berkait dengan Allah Ta'ala 41, berkait dengan Rasul 9, akidah 50. Pasal kita menjadi sifat 20. Belahadakan sifat 20 lah. Sifat wajib. Hak istihalah 20. Harus 1, 41. Harus tu pun sama juga. Wajib yang 4, istihalah yang 4. Harus 1 jadi 9. 50 ke semua. 41 campur 9, 50. Maka wajib kita ni aktifah. Dah hati. Kita peninggalan ulama dulu. Majlis banyak kita peninggalan. Kita jauh itu belum buat. Hak mudah kuada, hak payah kuada. Mudah ambil Al-Misbah Al-Munir. Risalah Tauhid, ada ringkas-ringkas bahasa mudah-mudah untuk kita baru mula mengaji. Pernah payah sikit ambil Sirajul Huda. Kita Bidayah umpamanya. Dan Aqidatun Najin. Itu semua bumi-bumi sikit lah bahasa dia. Ibarat-ibaratnya, masalah-masalah dia bumi-bumi sikit. Mudah Misbah Al-Munir cukup mudah. Perlu kita buat ringkasan cukup mudah. Bahasa pun mudah, perbicaraan pun mudah. Jadi, bagi kita letih tau. Dengan dia keliru. Lama kita duk keliru. Berdengar hak walik, aku ni betul ke apa? Ahlussunnah. Dia mengaji sifat 20, dia keliru lagi. Aku mengaji sifat 20, aku ni Ahlussunnah tak? Dengar hak orang jadi celaru dulu. Patut kita pegang lakil, sungguh pegang teman dan kita tak ubah tak akidah kita. Jangan juga risau dan ragu-ragu pada masalah akidah kita. Pegang tu semua dia. Yang dengar orang kita ragu-ragu dulu. Dengar hak orang itu jangan ragu-ragu. Semua pegang. Tolak dulu. Jangan pegang ni jangan ragu-ragu kita. Maka wajiban kita memeliharakan akidah kita. Pada musannaf rahimahullah ta'ala. Dan meninggalkan mengumpat-umpat. Jadi sebahagian daripada apa? Sebahagian daripada tanggungjawab. Dan suami dan isteri ajar pada isteri dan anak-anak supaya tinggalkan pekerjaan mengumpat. Terlebih juga kita alami. Al-Quran sebut wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Dan jangan mengumpat oleh sebahagian kamu akan sebahagian yang lain. Jangan mengumpat. Apa dia mengumpat? Mengumpat ni kata ulama zikruka akhaka bima yakrahu. Kita sebut tentang kelakuan saudara kita, sebut tu dengan perkara yang dia tak suka. Kita sebut tentang kelakuan saudara kita, sebut tu dengan perkara yang dia tak suka. Dia dengar perkataan kita, dia tak suka. Walaupun benar betul. Pasal kita sebut di belakang dia. Kita tak ada mata kita. Kalau depan mata dia panggil mencaci. Mencelah atau mencaci. Lain tegur lain, nasihat lain. Nasihat jumpa dia. Kau sobat gini, gini. Itu nasihat. Tidak kita kata bukan kata depannya. Walaupun diri kecil, tapi kita tak kata kerja terus. Tak nasihat. Maka hati dia mengumpat. Maka haram mengumpat hukumnya kata ulama. Mereka setengah-setengah orang Nabi kita berdoa, Nabi kita benarkan mengumpat. Seperti orang yang mengkaji di atas pekerjaan fasik dan dia kasih kepada pekerjaan fasik. Dia buat benda fasik. Dia berasa bangga dengan sifat fasik dengan pekerjaan fasik dia.
Dia main judi kalau aku tahu. Aku ni main judi tak pernah kalah. Nah, lawan judi ni tak pernah kalah. Nah, tapi mana dia bangga dengan fasik dia, dengan maksiat dia. Maka orang ni kita boleh mengumpat. Dengan tujuan apa? Niat supaya apa? Bila dia dengar, dia boleh berubah. Dia dengar, dia boleh berubah. Begitu juga orang yang berbuat zalim, maka harus kata ulama. Bahkan dituntut kita mengumpat orang yang berbuat zalim. Mudah-mudahan bila dia dengar umpatan kita tu, dia boleh berubah. Tinggalkan kezaliman dia. Ada pun hadis tak boleh kata orang. Melainkan apa? Melainkan satu saja mengumpat yang diharuskan. Apa dia? Kata ulama, kita panggil mak botak. Mengumpat juga tu. Nah, kalau kita dalam tanah ni ada 5 orang mak. Satu mak borong, satu mak botak, satu mak keling. Dan panggil macam-macam. Satu panggil, satu lagi mak bulu. Dia. Kita panggil mak botak tu mengumpat je. Tapi pasal sebut, pasal apa? Orang tak kenal orang. Mereka sebut kebenaran dia. Maka sebut dengan benar apa? Dengan tak boleh. Mak botak, kesian je. Dia memang botak sebut mak botak. Itu perkataan tak boleh. Tapi tak boleh orang kenal mereka sebut kebenaran gitu. Itu pengubah ni hukumnya harus kata ulama. Maka ajarkan anak isteri kita jangan mengkali mengubah. Dia buat kerjaan ni. Ini kerjaan yang hukumnya haram dan berdosa besar. Allah Allah. Baik. Lagi pula dan mengadu-ngadu. Apa mengadu-ngadu? Mengadu-ngadu dia panggil apa? Dia panggil apa dia? Bahasa orang panggil mengacung. Mengacung. Bahasa kita panggil batu api. Bahasa kita panggil batu api. Bukan mengacung, mengadu. Apakah bahasa Arab yang namam? Tadi disebut la yadkhulul jannata namamun. Tidak akan masuk ke surga itu oleh orang yang namam. Apa namam? Namam ni orang yang pelajar di antara dua orang dengan perkataannya. Contoh, kau ni dijumpa mak, dia kata mak, nak tu bapa kata kamu. Padahal bapa tak kata tu. Ataupun bapa kata tu, tapi dia sampai ke perkataan tu. Tengok. Tujuan apa? Nak berkelahi di antara bapa tu, di antara apa? Antara bapa dengan mak. Ada orang panggil mengacung. Orang panggil orang memilahkan perkataan dengan tujuan berkelahi di antara dua orang. Maka ini hukumnya haram dan dosa besar. Ini juga mak, mana tu bapa kata kamu. Bapa kata kau pula aku. Bapa kata mu keturunan tu. Berapi mak aku. Mengkata tak mak dia ada. Dia sedar dia tu keturunan penyu. Dia mula kan. Kita pun dia tu mak ni bakal nak tu mak kata kamu keturunan penyu. Bapa tu anak itu penyu. Ada pasal nak kukuh dah berpanggil dia. Kita tambah lagi pula tu panggil mengacung ataupun nama. Jadi kata orang yang takkan masuk syurga. Tu ajar anak kita tinggalkan kerjaan ini. Dan tu bagi masuk dosa besar. Dan menegahkan jangan berdusta dan menjauhkan daripada segala dosa-dosa. Jika tiada suaminya mengetahui, hendaklah dia belajar adik. Dan menegahkan, tegah isi kita. Tegah apa? Jangan berdusta. Tegahkan kerjaan dusta. Tapi jangan cakap bohong. Cakap benar. Walaupun kerjaan itu qulil haqq walau kana murran, Nabi sebut. Cakaplah orang akan perkataan yang sebenar. Sekalipun perkataan sebenar itu baik. Bagi diri kita yang baik. Dengan sebab cakap benar tu orang Allah kita hormat. Itu baik akan diri kita. Cakaplah sebenar juga. Dan sebuah hadis yang disebut qulil haqq walau ala nafsi. Cakaplah benar-benar walaupun mudarat akan diri kita sekalipun. Benda itu boleh mudarat. Orang marah kita, orang benci kita, orang mana. Cakap benar-benar. Ada hikmah di belakang hal. Manusia benci, Allah tolong kita. Sebab Allah kasih kita cakap benar. Pernah hadis ini disebut apa? Nabi sebut idza kadibal amdu fil badan. Apabila berdusta oleh seorang hamba dengan satu perkataan dusta. Dia cakap perkataan ini dusta. Cakap bohong. Sekali cakap bohong saja. Kata Nabi, tabaran mudmalaku nahmilan. Malaikat rahmat akan menjauhkan diri daripada jauh satu batu.
Kita cakap satu perkataan bohong, malaikat rahmat pun lagi jauh batu dah kita. Kenapa? Min nafsi ma ja'a bihi, karena busuk perkataan dusta itu di sisi mereka. Mereka busuk dulu. Kita kalau lembu mati, bangkai lembu, agak-agak berapa ratus meter nak hilang busuk. 300 meter tak betul lah. Ni busuk yang perkataan dusta tu, mereka rahmat dia itu busuk. Batu baru hilang busuk. Itu busuknya perkataan dusta. Mereka rahmat tak tahu tak ada. Bagi kita dusta, maka orang dusta masuk dia. Maksudnya orang dusta ni orang tak ada rahmat daripada Allah. Mereka rahmat bukan muncul sekali. Maka sebab itulah ajar anak kita tinggalkan perkataan dusta dengan dusta. Mana? Lagi. Allah Muslim rahimahullah ta'ala, dan menjauhkan daripada segala dosa. Jauhkan berdosa, tinggalkan kerjaan-kerjaan dosa itu wajib akan kita bagi ketua keluarga. Jaga ahli kita. Larang ahli kita buat kerjaan dosa-dosa tadi. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Jika tiada suami yang mengetahui, hendaklah belajar dan kemudian maka diajarkan kepada istrinya. InsyaAllah kita sambung semula pada katanya, jika tiada suami yang mengetahui, hendaklah ia belajar kemudian maka diajarkan kepada istrinya. InsyaAllah kita akan sambung semula dalam pertemuan kita akan datang. Daripada katanya, jika tiada suaminya mengetahui, atas itu insyaAllah kita akan sambung dalam pertemuan kita bulan hadapan dan luar insyaAllah. Dan kita bulan ini ada hari hujung bulan ini insyaAllah. Kita pergi bulan pada hujung bulan ini, bulan pada minggu yang kelima, 29 hari insyaAllah. Kita dapat insyaAllah ada dulu insyaAllah. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana qudurana ma'atina wa shahadana wa nawwir qulubana waj'al a'malana khalisatan liwajhika al-karim ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha wa jam'ana akhirana وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم زدنا ولا تنقصنا وعافنا وأكرمنا ولا تهنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله. Kalau